Okey, ini adalah perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Pembadaran Pasir Gudang. Dah lama kita tak tengok stadium ini. Dengan JDT berjaya mencatat ke JDT 2 maksud kami telah berjaya mencatatkan kemenangan yang agak selesa ke atas UiTM FC bimbingan Ismail Ibrahim. Dengan gol pertama tandukan daripada Darul Syam pada minit ke-20 perlawanan dan kemudiannya Musa Sidebe pula berjaya mencetak jaringan yang kedua pada minit yang ke-26 di separuh masa yang pertama. Masuki separuh masa yang kedua, JDT terus menguasai permainan dan sekali lagi menyaksikan Darul Syam untuk mencatat namanya selaku penjaring gol peribadi keduanya iaitu pada minit ke-62. Manakala Gabriel Nistroy Tamin melengkapkan malam gemilang JDT 2 dengan gol keempat pada minit ke-89. Alright, so ini pula adalah perlawanan yang membabitkan siapa? Selangor 2 dengan pasukan Perak. Perlawanan yang dilangsungkan di Shah Alam, bukan Stadium Shah Alam tetapi di UiTM Shah Alam. Dengan kemenangan berpihak kepada pasukan Perak menerusi jaringan tunggal dari Faris Daniel Mat Nasir. Jaringan yang terhasil pada minit ke-77 perlawanan. Walaupun Indra Putra Mahyudin telah memiliki satu peluang keemasan betul-betul di hadapan pintu gol tetapi dia mencari atas palang gol. Baik, pasukan Selangor FC2 ini juga adalah merupakan pasukan yang perlu juga untuk mencari rentak kemenangan kerana pasukan ini adalah pasukan bimbingan siapa tu Rusdi Nazli Azmi yang mengendalikan pasukan dibuat seketika. Haji Rusdi diharapkan akan kembali secepat mungkin dan juga untuk menyaksikan bagaimana inilah jaringan kemenangan yang dapat dihasilkan oleh Faris Daniel Manasir pada minit ke-77 perlawanan untuk membolehkan Perak hanya mencatat kemenangan yang ketiga mereka. Terdapat sedikit commotion, keadaan yang agak kecoh berlaku dengan kekasaran dan juga pertelingkahan pergaduhan yang menyebabkan kad merah terpaksa dilayangkan oleh pengadil yang bertugas An Salim Anak Enterang kepada pemain pasukan Selangor 2. Alright, ini pula adalah perlawanan yang membabitkan Terengganu TFC 2 berdepan dengan pasukan PDRM. Perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Klasik, stadium yang mempunyai sejarah tersendiri. Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah di Kuala Terengganu. Kemenangan yang berpihak kepada PDRM, pasukan bimbingan Wan Rohami Wan Ismail menerusi jaringan yang dapat dihasilkan oleh Milos Lakni pada minit ke-48 dan kemudiannya gol kedua dihasilkan pada lewat permainan jaringan daripada Martin Adamek. Okey, inilah perlawanan yang sepatutnya dimenangi dengan agak mudah, terutamanya untuk pasukan tuan rumah yang mendapat kata orang tu suntikan semangat hasil daripada kejayaan-kejayaan yang dicatatkan oleh abang mereka TFC 1 tetapi PDRM di bawah bimbingan Rohami mempunyai pandangan yang berbeza. Yang menariknya, jurulatih kedua pasukan ini pernah bermain dalam satu tim satu ketika dahulu, iaitu Badrul Afzan dan juga Wan Rohaimi sendiri. Nah, itulah dia gol yang kedua-duanya dihasilkan oleh dua pemain import untuk pasukan PDRM yang membolehkan mereka mencatat kemenangan yang keempat daripada 12 perlawanan. Okey, kalau anda perhatikan kepada kedudukan ketika ini, Awi boleh tengok sekali ya. Sebab berada di atas ketika ini adalah Kelantan FC, diikuti oleh JDT 2 dan kemudiannya pasukan-pasukan seperti Terengganu terus memberikan cabaran. Cuma sekarang ini Perak FC perlu untuk keluar daripada kelompok bawahan ini walaupun confirm tahun depan mereka akan kembali bermain dalam saingan Liga Super berdasarkan kepada format yang baru. Okey, apa yang anda nampak dalam saingan Liga Perdana ini? Ramai yang mengatakan bahawa pertandingan ini agak tersisih, agak diketepikan memandangkan ianya hanya dikuasai oleh pasukan-pasukan feeder, pasukan-pasukan yang ada tim di atas dan kemudiannya pasukan-pasukan ini menggunakan kesempatan untuk mengatasilah pasukan-pasukan yang boleh dikatakan agak sederhana besarnya ni. Ya, lagi-lagi bila
tahun depan struktur baru ni dah keluar. Format baru dah keluar. Jadi kita akan lihatlah bahawa persaingan ni akan habis untuk mengejar kedudukan dan tak ada memberikan impak yang besar kepada pasukan-pasukan. Ya betul. Dua pasukan nombor 2 dengan nombor 3 adalah feeder club. Tapi untuk Kelantan mereka perlu meneruskan kerana nak mencipta kemenangan lebih penting. Saya lebih menarik. Kemudian Kuching City tahun ini kalau boleh habiskan saingan Liga Perdana dengan kemenangan. Jadi juara lah. Jadi juara. Itu saya rasa itu Kelantan memang dia akan target ke arah situ. Kemudian PDRM dan untuk UiTM dan Perak mencipta kemenangan untuk Perak ni 4 poin. Sekurang-kurangnya Yusri ada poin yang mereka perlu bawa walaupun tahu kita tahu mereka penuh dengan macam-macam cerita. Tapi untuk menghabiskan dengan baki perlawanan ni saya lebih tertarik kepada pasukan yang bukan feeder club lah. Kerana itu yang lebih penting, tetapi mengejar agak sedikit poin jauh di antara Kelantan, antara Kuching City dengan dengan PDRM tu UiTM begitu gap jauh dan menyebabkan persaingan ni lebih kepada feeder club dan pasukan yang berada di atas. Saya perlu mengingatkan kepada anda dan juga diri saya sendiri, Kelantan yang kami masukkan ini adalah TRW Kelantan. Sebab dia ada 2 tim. Satu Kelantan United. Yang ini adalah TRW Kelantan yang baru ini telah mencatat keputusan seri 1 sama. Yang menarik juga, sekejap tambah sedikit mengenai masalah pengadil dalam perlawanan tersebut sudah mendapat perhatian yang begitu serius daripada FAM dan juga MFL sendiri. Sementara saya juga mengucapkan tahniah, terima kasih dan menyanjung tindakan daripada Suhaili Shukri yang telah tampil untuk meminta maaf atas kesilapan yang berlaku ketika beliau mengendalikan perlawanan di antara Sabah dengan pasukan Selangor baru ini. Kita tahu Suhaili bukanlah pengadil yang mudah hilang pertimbangan. Alright, balik pada game-game dalam saingan ini. Apa juga yang anda boleh nampak tentang klub seperti Kuching, begitu juga dengan pasukan UiTM ini? Kemanakah laluan, kemanakah hala tuju mereka selepas ini, Wih? Betul. Mereka kalau ikut kita kena relate dengan format barulah. Nak cakap dalam keadaan sekarang ni, kerana ni mereka nak perlu menghabiskan dengan nak mengejar kedudukan. Kalau Haji sebutkan tadi Kuching City ke PDRM ke UiTM ke, betul. First kali untuk berbalik kepada masalah ni, dana kewangan yang mereka perlu kukuh adalah dan menaikkan taraf kualiti pasukan. Kalau itu berlaku, perlu ada pada saya tengok perlu ada pemain yang berkualiti. Itu aja memisahkan, supaya tidak memisahkan kepada gap ataupun kedua perbezaan semua tu adalah tengah atas. Betul. Menyebabkan situasi kualiti permainan yang perlu ada. Tapi mesti mendapatkan pemain. Itu daripada segi itu. Saya tak nak sentuhlah pasal gaji ke berapa, bajet ke apa semua. Tetapi untuk mengubah sistem ataupun corak demand perlawanan Liga Perdana ni ialah dengan mengadakan mereka perlu mendapatkan pemain yang lebih baik. Okey. Squad project juga. Ini mungkin tahun yang terakhir kita melihat mereka beraksi. Takkan mereka akan bermain dalam saingan Liga Perdana, Liga Super tahun depan? Mereka akan lebih tertumbu kepada saingan Liga Simpanan? Saya rasa sebab struktur ada kat situ, ada bawah 23, 21 dan 18, 17 tu saya rasa perlu dipecahkan kepada mereka punya saingan umur yang lebih baik. Dan itu lebih baiklah kerana bersaing sesama mereka sendiri untuk mendapatkan tempat masuk kepada pasukan utama lebih menarik untuk mereka bersaing dan mendapatkan tempat pada pasukan utama. Okey, itu cerita dalam saingan Liga Perdana kerana setakat ini juga dah dilihatkan bahawa ada lagi perlawanan-perlawanan yang bakal dilangsungkan, terutamanya untuk membabitkan dengan esok pasukan Kelantan United akan berdepan dengan skuad project dan kemudiannya disusuli perlawanan di antara Kelantan United, maksud saya. Nak kena betulkan balik tu. TRW. Kelantan TRW pula akan berdepan dengan pasukan Kuching FA. Ini adalah perlawanan yang bakal berlangsung pada 27 dan juga 31 hari bulan Julai ini nanti. Bermain pada sebelah petang dan kita mengharapkan sokongan daripada penyokong-penyokong dan juga peminat-peminat bola sepak di negeri Kelantan itu untuk berada di belakang sama ada Kelantan United ataupun Kelantan FC. Sebab tempoh hari tengok apabila mereka dapat semula perlawanan ini
dilangsungkan di Kota Baru. Sambutan baik. Sambutan baik. Teringat masa zaman-zaman kita terlibat tu. Betul. Waktu petang saya rasa waktu yang kesesuaian di sana di Kelantan, Kota Baru tu. Ya. Okey. Bermakna tak ada masalah sebenarnya untuk mereka kalau mereka bermain pada sebelah petang. Alright.